Alhamdulillah, pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh dengan keberkatan ini dapat sama-sama kita meneruskan lagi kuliah mingguan kita yang insya-Allah akan menggunakan kitab Fiqhul Manhaji, fiqh menurut pahaman mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dan saya minta maaf di atas ketidakhadiran pada minggu yang lalu kerana tak mau nasihat. Jadi alhamdulillah minggu ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan dan dapat sama-sama kita meneruskan menimba ilmu di samping bidang kita yang utama adalah apa yang adik-adik sedang ceburi sekarang. Jadi ini adalah perkara sampingan dan bukanlah hanya semata-mata sampingan, bahkan ada pelajaran fardu wajib kepada adik-adik juga untuk mengetahui berkenaan dengan ilmu fardu ain. Jadi datang ke sini juga wajib, datang ke sini belajar ilmu seminggu sekali sahaja dan hanyalah pada waktu maghrib sampai ke isya saja adalah juga menjadi kewajipan kepada kita untuk kenal apakah yang dihalalkan oleh Allah, apakah yang diharamkan oleh Allah, dan apakah yang digalakkan dan disunatkan supaya kehidupan kita dapat terarah dan kita boleh menjadi seorang Islam, Muslim yang sempurna insya-Allah. Baik, pada malam ni kita dah sampai bab yang mana? 81. Okey, kita dah masuk muka surat ke-81 bagi mereka yang ada kitab. Tak ada kitab, buka juga muka surat nombor 81. Baik. Mana? Bilakah tempoh bermula? Okey, bilakah tempohnya bermula? Okey, ini kita bincang dalam perbahasan berkenaan dengan sapu di atas khuf. Khuf ini adalah kita dah bincang pada minggu-minggu yang lalu, bahkan sebelum puasa sebenarnya kita dah bincang. Khuf mungkin dah terlupa. Khuf adalah sejenis stocking kulit yang mana dia dipakai ketika mana dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang susah ataupun dalam keadaan yang senang. Dan kebanyakan khuf ini dipakai bagi mereka yang ada bermasyarakat ataupun di tempat yang sejuk, iklim yang sejuk. Itulah khuf ini adalah satu syariat yang Nabi SAW memberikan kepada kita. Bila kita pakai saja khuf, dia tak perlu lagi basuh anggota wuduk yang sebelum akhir, yang kelima, iaitulah membasuh kaki. Dia hanya menyapu di atas permukaan tapak ataupun muka kaki saja, di atas saja, di bawah pun tak penuh. Bahkan yang menjadi rukun adalah basuh semua kaki asalnya. Tetapi dengan kita pakai stocking kulit tersebut, dia boleh kita sapu hanya di bahagian atas sahaja. Dan syarat yang kita dah sebut dah sebelum pada ni, dia mestilah stocking tu stocking yang kulit. Kulit apa? Selain daripada kulit babi dan anjing, yang lain semua boleh. Kulit bewak ke, kulit beruang ke, kulit orang janganlah, kesian ke orang. Jadi kulit apa saja boleh juga nak pakai. Yang penting samak dah, samak. Kemudian itu syarat yang pertama, mesti kulit. Kalau kayu tak boleh, walaupun kayu dia kerah ataupun batu, simen tak boleh juga, dia tak dinamakan sebagai khuf. Kain lagi lah tak boleh, sebab dia boleh meresap air. Itu di antaranya. Dan yang kedua, syarat yang kedua, dia mesti menutupi anggota kaki. Pakai mesti menutupi kawasan yang diwajibkan untuk membasuh kaki. Fahamnya adalah dia akan tutup sampai ke buku dari. Itu yang dimaksudkan dengan khuf. Dan dia kalau kita pakai dan kita dia tidak jerap air, dia tidak boleh meresapkan air. Dan kalau berjalan di atas tempat yang boleh melupakan, boleh menyakitkan, dia tidak akan rasa. Itu setebal mana boleh ukur sendiri. Jalan atas kaca, jalan atas duri, tak rasa sakit dia. Maka itu dinamakan sebagai stocking kulit, ataupun dengan bahasa Arabnya adalah khuf.
adalah khuf. Jadi itu di antara syarat-syaratnya. Dan syaratnya juga, bila kita pakai khuf tersebut, bukannya kita boleh pakai terus, tidak. Tetapi dengan kali pertama sebelum kita nak basuh di atas permukaan kaki kita, ialah kita ambil wuduk secara sempurna sampai dah basuh kaki secara sempurna. Lepas daripada basuh kaki, baru kita pakai khuf tersebut. Bila pakai khuf tersebut, barulah nak bincang pada malam ni tempoh dia boleh pakai sampai bila. Adakah selama-lamanya, tak buka sampai sudah, dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan tempoh. Jadi bila dia dah pakai semua, bila dah pakai setelah mana ambil wuduk secara sempurna dan dia pakai khuf tersebut, bermula kali pertama batal wuduk dan dia ambil wuduk yang kedua untuk semayang fardu yang seterusnya, mungkin dia pakai waktu zuhur, kemudian dia batal wuduk waktu asar dan dia ambil semayang untuk semayang asar, maka ketika itu tak perlu lagi buka khuf yang sedang dipakai, hanya sapu di permukaan atas sahaja. Itu yang dikatakan sebagai syariat. Kalau ikut logik akal Islam ni, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalaulah Islam tu ikut logik akal, sepatutnya sapu khuf ni pun sapu kat bawah. Sebab apa? Yang di bawah tu yang kotor. Sebab apa nak sapu kat bahagian atas? Nampak? Itu yang dimaksudkan bahawa Islam ini bukan diikut logik akal. Islam ni diikut syariat, ikut Quran, ikut sunnah. Akal kita walaupun tak boleh terima benda tersebut bahawa dia datang daripada agama, akal kita tak boleh nak menafsirkan. Jadi apa yang persamaan yang kita rasa tak adil, di sisi kita tak adil. Sebab apa lelaki dapat banyak harta pusaka, sebab apa perempuan dapat sikit harta pusaka, sebab apa lelaki boleh kahwin 4, sebab apa perempuan tak boleh kahwin 4. Ini kita fikir logik akal. Sebab apa? Kalau fikir logik akal, mestinya dia akan sapu khuf di bawah, tapi sapu khuf di bahagian atas. Itu yang membuktikan bahawa Islam ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak petikai. Siapa kita yang nak mempertikaikan bahawa khuf tu nak sapu di bahagian mana? Baik. Okey, kita tengok bilakah tempohnya bermula. Jadi bila dah pakai semua ni khuf, bila dah pakai khuf, tempohnya mula bila? Tempoh menyapu khuf bermula apabila berlaku hadas selepas memakai kedua-dua khuf. Oleh itu, sekiranya seseorang berwuduk untuk sembahyang subuh, kemudian dia memakai khuf, selepas itu dia berhadas ketika matahari terbit, maka tempoh bermula adalah dikira daripada terbitnya matahari. Baik, saya sebut sebelum kita nak bincang bab ni, dia tempoh bagi orang yang bermukim adalah sehari semalam, sehari dan semalam. Dan yang kedua, bagi mereka yang musafir 3 hari 3 malam. Okey, pegang itu dulu. Maksudnya kalau orang yang musafir, dia boleh pakai khuf selama 3 hari 3 malam. Kalau orang yang tak musafir, duduk di rumah ataupun duduk di kawasan tempat dia, ataupun duduk dalam kawasan ATM saja, maka dia dikira sebagai sehari semalam. Sehari semalam. Baik, bila kita ambil perumpamaan ataupun contoh yang dibuat dalam kitab kita ni, ialah kita sembahyang subuh. Bila sembahyang subuh, kita mandi apa semua, kemudian kita ambil air sembahyang sampai basuh kaki, tak pakai lagi khuf, basuh kaki, kita pakai stoking tersebut. Bila pakai stoking, main ke masjid. Bila main ke masjid, Masya Allah, dia main kat ATM ni, dekat pusat Islam, sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh berzikir, lepas berzikir baca Quran, lepas baca Quran, bertafakur, lepas bertafakur, sembahyang duha, tunggu sampai sembahyang duha. Ada kawan lah betul, Wallahu a'lam, duduk sini sampai sembahyang duha. Bila sembahyang duha, Masya Allah, tabarakallah, nak sembahyang duha, barulah dia terkentut. Nampak tak? Dia terkentut. Bila terkentut ketika itu, contoh terkentut pukul 7:59 pagi. Okey, 8 tu boleh sembahyang duha lah. Ataupun lagi subuh awal, dan boleh sembahyang duha awal sikit. Dia terkentut waktu tu. Bila terkentut pada waktu itu, maka 7:59 itulah bermula tempoh haid.
Tempoh haid pula lah. Bukanlah haid. Bermula tempoh sepukuh tadi. Depan haid pula lah. Teringat poh. Okey. Bermula tempoh basuh khuf. Maksudnya sehari tu bila 7.59 sampai 7.59 esok. Boleh faham? Baik, itu kalau dia terbatal. Andai kata kalau dia tak terbatal, jenis dia ni memang payah kentut, ataupun jenis dia ni memang tak kencing, sehari tak kencing, ataupun memang dia tak berak sehari itu tak batal sembahyang, maka tak bermula lagi tempoh dah, tak start lagi waktu dah. Contoh 2 hari pun tak berak dah, kencing pun tak kencing juga 2 hari, tak start lagi. Seminggu tak berak, tak start lagi. Start batal yang sembahyang tu baru start pada saat itu. Contoh tadi kita kata 7.59 pagi, maka dia batal, dia pepek sembahyang sebab dia nak sembahyang duha. Bila nak sembahyang duha, ambil ayat sembahyang semua sampai tan kaki, tak perlu pecatkan lagi dia punya stokin dia tu, hanya sapu di bahagian atas sahaja. Bila sapu di bahagian atas, maka dia boleh guna saat lagi sembahyang zuhur tak payah buka stokin, sembahyang asar tak payah buka stokin, saat lagi sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sampai sembahyang subuh, sampailah lepas dia nak sampai 7.59 tu, cukup sehari, walaupun dia tak patah sembahyang lagi, dia kena buka stokin tu. Dia kena buka stokin tersebut. Bila buka stokin tersebut, dia start mula lain. Maksudnya dia nak ambil sembahyang bila waktu sembahyang zuhur pula. Sembahyang zuhur dia ambil sembahyang, dia basuh kaki apa semua. Habis sembahyang zuhur, habis basuh kaki, dia pakai khuf. Selagi mana tak batal ayat sembahyang, maka selagi itu tak mula lagi. Bila tak mula lagi, okey, tak apa, selesai. Tengok pukul 3 saya baru batal, pukul 3 pula baru start tempoh dia. Jadi sampai bila? Sampai pukul 3 esok hari. Itu sehari semalam. Baik, itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, contoh dia batal 7.59 juga. Kali pertama, bila dia batal, dia nak sembahyang duha. Bila nak sembahyang duha, dia pendek sembahyang. Bila pendek sembahyang, basuhlah, sapu atas khuf, dan itu bermula saat waktu dia pukul 8 pagi lah kita kata. Tengok sampai pukul 8 pagi esok, tak batal sembahyang. Tak batal sembahyang. Maksudnya tak kentut, tak berak, tak tidur. Mungkin tidur diri kot, tidur diri sampai dia tak kentut. Kita tidur ni batal sembahyang, tapi tidur dalam duduk atau sebagainya, sampai keesokan harinya dia tak tidur dan sebagainya, tak batal ayat sembahyang. Maka tepat pukul 8 pagi, walaupun tak batal apa-apa, dikira batal ataupun tamat tempoh sehari semalam. Apa dia nak buat? Dia hanya pecatkan stokin dia saja, basuh kaki dan ambil pakai semula, atur. Dia pecatkan stokin, dia basuh kaki saja. Sebab apa basuh kaki? Sebab nak menyempurnakan wudu. Bagi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, ambil wudu tak perlu berturut-turut. Tak perlu berturut-turut. Maksudnya tak perlu mualat. Mualat ni tak perlu betul lepas basuh muka nak kena basuh tangan terus ke? Tak perlu mualat. Tak perlu, tak syarat berturut-turut. Contohnya kita basuh muka di mana? Basuh muka di rumah. Bila basuh muka di rumah, nak basuh tangan, aku nak pergi makan itu kan. Habis pergi makan tu, basuh tangan sampai ke siku. Kemudian nak pergi kuliah dulu kan. Tak sembahyang zuhur lagi. Tak sembahyang zuhur lagi. Tapi start ambil wuduk tu lepas subuh. Dia punya sempoi. Basuh muka, kemudian lepas pergi makan di kantin dan sebagainya, basuh tangan sampai situ. Kemudian duduk di kelas, habis kena pergi tandas siap, basuh kepala pula. Habis basuh kepala, duduk masuk kelas balik. Waktu zuhur main, basuh telinga dengan basuh kaki je, selesai. Yang penting tengah-tengah tu rumah dia kentut sudah. Kalau kentut kena mula lagi, itu yang dimaksudkan tak mualat, tak berturut-turut. Jadi bila dalam keadaan yang macam tu, kita tak batal sehari wudu, walaupun tak batal, tapi tempoh pakai khuf sehari semalam bagi orang yang bermukim batal, maka dia kena buka stokin juga, basuh kaki dan pakai semula saja. Pakai semula. Itu yang dimaksudkan dengan tempoh. Kalau musafir, kiaskan dan padankan dengan 3 hari 3 malam. Lagi lama lah. Contoh dia musafir 3 hari 3 malam dia boleh pakai khuf. Tujuan khuf ni adalah untuk memudahkan.
Dan kalau kita negara yang tak berapa nak sejuk ni, kita rasa pakai ke tak pakai pun tak apa. Tapi kalau di tempat yang sejuk, contoh kalau di Mesir sejuk, kalau di London ke, di UK ke, di mana-mana tempat yang turun salji ni sejuk, di kaki ni adalah bahagian yang paling sensitif. Tak kena pakai stokin selalu. Kalau batu marmar pula di rumah, tu pijak atas batu marmar sejuk ni gelegak pada otak tu. Jadi dia tak boleh. Jadi kena pakai juga stokin. Stokin kulit ni cara untuk memanaskan badan sebenarnya. Baik. Okey, selesai. Okey, cara menyapu khuf. Okey, cara menyapu khuf, sapu yang dituntut ataupun difardukan ialah menyapu air walaupun sedikit di bahagian atas khuf dan tidak memadai jika disapu bahagian bawah kedua-dua khuf. Jadi apa yang dituntut adalah ambil sikit air, calik sikit air dan sapu di bahagian atas aja. Nak tunjuk nak kat kaki macam tak cantik tu. Faham-faham je lah. Contoh macam ni kaki, sapu atas tu ya. Tak payah basuh bawah tak kira tak sah. Basuh di bahagian atas saja. Ambil air banyak mana, tak payah jeruih. Sapu saja, bukan basuh. Kalau tak pakai khuf memang kena basuh kaki. Tapi dah pakai khuf, kita hanya sapu dia bahagian atas. Ini syariat. Contoh macam kita tentera pakai kasut boot tu. Kasut boot tu boleh. Sebab dia kulit. Bila dia kulit, kita sapu bahagian atas saja. Jadi itu yang dimaksudkan dengan rukhsah bagi mereka yang memahami lah. Jadi kita ni kalau contoh nanti buat kemahan di mana-mana ke, diwajibkan kena pakai kasut boot kulit. Jadi kita try praktik tengok pakai khuf kita sembahyang temporer. Seronok juga kalau tu. Contoh kita pergi musafir mana-mana jauh. Jadi 3 hari 3 malam jangan buka kasut tu. Dia hanya sapu. Itu mungkin latihan mental dan fizikal juga. Tidur pakai kasut, kemudian bangun pakai kasut, juga pergi tandas pakai kasut, keluar tandas pakai kasut, semayang pakai kasut, semua pakai kasut. Itu mungkinlah. Mungkin cadangan saja. Baik. Cara menyapu khuf. Cara menyapu khuf macam mana? Okey, itu di antaranya. Dan kemudian disunatkan menyapu bahagian atas dan bawah dalam bentuk garisan, iaitu dengan meletakkan jari-jari tangan kanan dan keadaan dalam keadaan jari tangan kanannya dalam keadaan terbuka bercerai, dan di bahagian hadapan atas kaki dan jari-jari tangan kirinya di bahagian belakang bawah kakinya. Kemudian dia menarik tangan kanan ke belakang dan menolak tangan kirinya ke hadapan. Macam mana? Mau baca tak faham Ustaz. Baik. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan di sebelah atas, tangan kiri sebelah bawah, dan bukakan jari dalam bentuk garisan. Bukakan jari sikit, jangan buat betul. Buka jari sikit. Jadi tangan kanan duduk di hujung jari, ibu jari kaki, belah atas. Tangan kiri duduk di tumit belakang, bawah-bawah. Jadi tarik serentak. Yang tangan kanan ke belakang, yang tangan kiri tarik keluar. Jadi ambil celup air, kemudian angkat kaki, dan tangan kanan ke belakang, tangan kiri ke bawah ke depan. Dia begitu. Boleh faham tak? Kau nak tunjuk contoh? Nampak tak elok sangat. Dia itu lah. Dia dalam keadaan bentuk garisan. Itu sunatnya. Itu sunatnya. Yang penting sapu lah. Gitu. Kemudian kita tengok pula perkara-perkara yang membatalkan sapu. Okay, kita cuba probeh malam ni. Terdapat 3 perkara yang membatalkan khuf. Itulah yang pertama, mencabut kedua-dua khuf atau salah satu daripadanya, atau salah satu daripada keduanya, atau kedua-duanya tercabut, atau salah satu daripadanya. Jadi tercabut khuf. Bila tercabut ataupun kita buka sendiri, maka batallah kita untuk membasuh ataupun untuk sapu khuf. Jadi dia kena mula lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tamat tempoh sapu, iaitulah sehari semalam bagi mereka yang bermukim, dan 3 hari 3 malam bagi mereka yang bermusafir. Apabila tempohnya tamat dan dia masih dalam keadaan berwuduk. Jadi benda ni disebut dalam kitab. Bila sebut dalam kitab, benda tu tak mustahil, benda tu tak mesti boleh berlaku.
mana tahu dia tak kentut sehari ke, ataupun mana tahu dia tak pernah kencing sehari ke, jenis dia kencing hanya seminggu sekali saja, contoh kan. Ataupun dia jenis memang nak buang yang besar pun sebulan sekali dia buang, no? Contoh lah kan. Kalau jenis macam tu, jadi memang dia tak batal. Nah, apabila tempoh tamat dia dan dia masih dalam keadaan berwuduk, maka dia hendaklah mencabut kedua-dua khufnya dan membasuh kedua-dua kakinya, kemudian dia boleh memakainya kembali. Sekiranya tempoh tamat dalam keadaan dia tidak berwuduk, maka dia hendaklah berwuduk kemudian memakai kedua-duanya kembali jika ia ingin berbuat demikian. Kalau dia tak batal wuduk, maka tak mula lagi tempoh dah. Tapi bila dah batal wuduk, dia sapu di atas khuf, maka kali kedua dia sapu tu tak batal wuduk sampai sehari semalam. Bila tak batal sehari semalam, dia kena buka semula. Bila buka semula, sama ada dia nak mula baru dengan dia ambil wuduk ataupun tidak, berdasarkan dia ambil wuduk. Dia ambil wuduk kali pertama, maka itu bermulalah tempoh dia. Itu bermulalah tempoh. Dan mula batal wuduk, maka itu adalah mula batal atau mula startnya waktu. Ada setengah pandangan dia kata bermula pada kita ambil air semayang. Contoh kalau kita batal pukul 8 pagi, pukul 1 saat lagi baru kita ambil air semayang, no? Jadi pukul 1 tu baru start tempoh dia. Tapi kalau pandangan dari Imam Syafi'i, tempoh dia bermula bila batalnya wuduk. Bila batal wuduk, terus start waktu, no? Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Contoh keluar mani, contoh haid, nifas, wiladah, bersetubuh dan sebagainya. Maka itu boleh menyebabkan mandi. Maka walaupun tak batal ayat sembahyang, dikira sebagai batal. Betul ke keluar mani tak batal sembahyang? Ya, betul. Tak batal ayat sembahyang. Cuma dia tak boleh nak sembahyang. Tapi kalau setubuh lain cerita. Setubuh batal ayat sembahyang. Kalau haid, haid batal ayat sembahyang. Tetapi kalau keluar mani tidak membatalkan ayat sembahyang. Mani tak batal ayat sembahyang. Contoh dia tidur, bangun-bangun, atau dia tidur, bangun-bangun, keluar mani, maka bukan dengan sengaja, tapi tidur tu dah membatalkan ayat sembahyang. Ni dalam situasi duk jaga, tengok tiang, tengok keluar mani. Siapa apa pasal? Tengok tiang boleh keluar mani, dia apa cerita? Contoh lah kan. Contoh apa jangan fikir boleh pula. Dia tak buat apa pun. Dia tak buat apa. Dia tak bersalah. Tiba-tiba. Dia tak tahu apa-apa. Tengok keluar mani, masya-Allah, tabaraka. Dia dalam keadaan berwuduk. Nak pergi ke masjid ke, tengok, simpuk ni. Bila keluar dalam keadaan yang macam tu, maka dia tidak batal wuduk. Sebab mani bukan najis. Mani bukanlah najis. Yang najis adalah selain daripada mani. Okey. Apabila dia diwajibkan mandi, maka hendaklah dia menanggalkan kedua-dua khufnya dan membasuh kedua-dua kakinya, kerana menyapu di atas khuf adalah ganti kepada membasuh kaki ketika wuduk sahaja, tidak pada mandi wajib. Jadi kalau dia tak buka khuf yang mandi wajib, mungkin tak rata air tu sampai ke celah-celah hujung kaki. Jadi dia kena buka kasut tersebut untuk menyampaikan air ke semua anggota. Jadi syarat mandi wajib ialah meratakan air ke seluruh badan. Setelah mana kita bersihkan najis yang aini, najis yang hissi. Apa maksud najis yang aini? Najis yang kita nampak. Najis aini nampak. Najis hissi, najis yang sudah kering. Contoh kita ni, pakaian kita kena air kencing, tapi kita tak basuh-basuh sampai kering, sampai tak bau apa. Tambah samalah ni ada spray tu, Febreze. Spray tu memang tak bau yang kecil pun, Febreze. Sedapnya padahal najis. Itu dikira sebagai najis. Najis isi, tak nampak dah kering dah. Maka wajib kita kena basuh. Bagi mereka yang mandi wajib, bagi mereka yang mandi wajib. Jadi lepas dah suci najis apa semua, dia kena niat.
niat dan kemudian meratakan air ke seluruh badan. Dan adakah syarat mandi wajib kena duduk tinggung? Kena duduk tinggung ke? Dia nak tanya Ustaz, cadun-cadun bakal mandi wajib ni. Kena duduk tinggung tak? Kena duduk cangkung tak? Kalau kena mandi wajib. Mesti. Mesti ke tak mesti? Ha? Dia kena duduk cangkung Ustaz, tidak tak kata. Tidak di bahagian dubur tu, lubang dubur tu tak kena. Kena tak? Baik. Dia tak diwajibkan duduk cangkung, tapi wajib ratakan air. Buatlah macam mana pun. Nak kangkang ke, nak berak ke, nak apa, yang penting sampai yang. Tak mesti duduk cangkung tak? Adakah mesti kena duduk cangkung? Tentu kalau kita orang gemuk je lah duduk cangkung dia. Jadi dia buatlah macam mana pun. Selak bila kat mana buat, yang penting sampai air. Syarat kedua, dia tak sebut mesti duduk cangkung tak, tapi meratakan air. Ratakan air wasilahnya, caranya mungkin salah satu duduk cangkung. Tapi ada setengah dia tak selesa, mungkin dia kena duduk terlentang. Itu caranya, cara nak meratakan air. Ada setengah dia tak boleh nak terlentang pun tak boleh, dia kena selam ke dalam kolam, baru rata semua air. Contoh. Jadi itu cara yang berbeza-beza. Tambah bagi mereka yang badannya berisi sikit, lemak banyak, dia kena selak habis yang berlipat-lipat tu. Sebab takut tak masuk dalam pusat-pusat, dia kena ratakan air. Jadi bila dalam situasi mandi wajib nak meratakan air, maka dia kena buka stokin khuf tadi. Kalau dia pakai khuf tak rata air, maka tak sah, tidak sah. Baik. At-Tirmizi hadis yang ke-96 dan An-Nasa'i jilid yang pertama muka surat 83 telah meriwayatkan lafaz hadis oleh An-Nasa'i daripada Safwan bin Asal radhiyallahu taala anhu bahawa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami bermusafir supaya menyapu di atas khuf dan tidak menanggalkannya selama 3 hari. Jika batal wudu disebabkan oleh buang air besar, kencing dan tidur, kecuali nampak tidur batal yang semayang. Tidur tidak melentang ke, tidur berak ke, lentang berak tak beza. Ataupun tidur tetap dulu juga dikira batal. Mazhab Syafi'i tidur dah batal, tapi tidur dalam keadaan duduk itu dah berbahasa. Tidur dalam keadaan duduk. Tapi kalau time semayang Jumaat, tidur duduk tu okey lagi lah. Tidur duduk tu okey lagi. Tapi kalau tidur tu sampai dia terangkat punggung, kena beritahu orang bebek semayang, terangkat punggung tadi, walaupun tak kentut, walaupun tidak kentut, batal ayat semayang dengan sebab dia tidur. Dia tidur sampai sebab bantai pun cukup semua punggung semua. Ataupun tidur ni kadang-kadang di masjid, dia tidur daripada awal sampai habis khutbah. Kemudian tak bangun bebek semayang. Orang macam ni kena tengok balik. Kadang-kadang semayang dia mungkin tak sah. Sebab apa? Batai habis semayang orang. Macam dia semayang. Jadi awas bagi mereka yang tidur. Saya tak apa, khatib tak tidur lah. Baik. Jadi kalau tidur tu, kalau rasa nyenyak sebelum semayang, kena bebek semayang. Kalau tidak, tak sah kita punya semayang kita. Baik, kecuali jika disebabkan janabah. Apakah yang dimaksudkan dengan janabah? Ialah perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib. Maka wajib ditanggalkan kedua-dua khuf. Baik, janabah merupakan di antara perkara yang mewajibkan mandi sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk ke bab janabah. Sebelum kita masuk bab janabah, kita selesaikan dahulu bab al-jabair. Bab yang baru, itu beberapa surat yang 83. Al-jabair dan al-asaib. Baik, al-jabair dan al-asaib itu rintitan daripada bab sapu khuf. Jabair ni dia bukan pada khuf, tapi jabair ini adalah balutan pada luka, balutan pada yang patah. Jadi macam mana kita nak buat? Kita wajib ambil yang semayang, kita wajib mandi. Contoh tadi ada soalan, ada SMS pada saya, seorang perempuan, dia dalam keadaan haid. Dalam masa yang sama, dia paru-paru cayang. Paru-paru cayang, tak boleh nak mandi. Kena mandi, cayang boleh lebok. Jadi dalam situasi dia sakit tu, memang dia kebetulan haid.
Haid memang tak kuat, tak payah semayang. Tiba-tiba suci haid. Suci haid dalam masa yang sama dia sakit paru-paru sayang. Mandi memang tak boleh. Jadi buat macam mana? Buat macam mana? Tak payah mandi. Jadi jawapannya kita tunggu setelah pada. Baik. Al-Jabair. Al-Jabair jamak kepada Jabirah. Jabirah. Jamak ataupun kita kata plural, kata banyak. Al-Jabair ni banyak. Sirah muntahal jumuk. Sirah muntahal jumuk ni sirah yang paling banyak di atas wazan al-mafa'il ataupun mafa'ila. Okey, tak apa. Kepada Jabirah yang bermakna ikatan yang diletakkan di atas anggota yang patah bagi mengikat atau membalutnya. Contoh di mana kaki patah, tangan patah, bahu patah, ataupun anggota yang kita spesifikkan sekarang ni adalah anggota wuduk. Telinga patah, telinga tak apa sunatnya. Telinga dia patah lah, tak ada patah. Hidung patah, bahagian muka. Kemudian jari patah, kaki patah, kepala pecah, kepala pecah. Baik. Dia balut juga, dia balut. Jadi bila dia balut, macam mana kita nak buat? Okey, kita akan bincang. Dan al-asaib jamak kepada isabah, yang bermakna ikatan yang diletakkan di anggota yang luka bagi menjaga daripada kotoran-kotoran sehingga ia sembuh. Baik. Maksudnya asaib ataupun jabirah adalah balutan, kita boleh masukkan simen. Al-Jabirah kita boleh masukkan simen, dan balutan tu dia menutupi anggota wuduk. Dua lah, sama ada simen ataupun dengan dia menutupi anggota wuduk, bandage yang besar. Okey, kalau al-asaib ataupun al-isab ini ialah plaster yang kecil-kecil tu, luka dekat dada, luka dekat jahit dekat lengan kan, itu plaster kat situ. Ataupun kalau kita masuk hospital dia tutup jarum, di situ ada plaster, maka dia adalah menutup anggota wuduk juga, tapi dalam kadar yang sedikit kecil saja. Jadi apa perbezaan di antara tu? Bezanya satu besar, satu kecil lah. Satu beza lah. Boleh faham tak? Yang kerja kat ATM kan? Faham lah. Baik. Oleh kerana itu adalah wajib yang adalah agama yang memudahkan, maka ia telah mengambil berat dalam masalah ini, di mana Islam telah mensyariatkan beberapa hukum yang menggabungkan antara menunaikan ibadat dan menjaga keselamatan manusia. Jadi kita ni tak kenal tak apa lah, kita mengaji sekarang ni kita dalam keadaan situasi tak ada kecelakaan. Situasinya nanti bila kita nak guna, bila kita melakukan kekerasan, ataupun kita tak kenal, keluarga kita kenal, keluarga kita tak kenal, kawan-kawan kita kenal, ataupun orang tanya kepada kita macam mana situasi ni. Jadi ilmu ni amat berguna kepada kita. Kalau pergi di hospital bercerah, berlampak orang yang jadi macam ni. Bukan dekat balut tangan, balut semua, tinggal biji mata saja. Nampak macam mana? Itu bukan aswab, bukan jabirah tu. Itu dah jabair. Itu macam-macam, semua dah balut. Semua dah balut. Tak ada apa yang tinggal. Okey, baik. Hukum al-jabair dan al-asaib. Pesakit yang ditimpa luka atau patah kadang-kadang berhajat kepada meletakkan ikatan, balutan dan ubat di atas tempat luka atau patah, dan kadang-kadang tidak memerlukan. Contoh, kadang-kadang kalau sakit dia perlu pada balut, tak boleh kena ayak. Kadang-kadang sakit tak perlu pun, cuma dia tergeliat kan, cuma balut je. Tapi boleh buka kena ayak, tu tergeliat ataupun terseliuh, ataupun bahasa apa lagi, lagu tu lah, lebih kurang. Dia kalau tergeliat dia boleh kena ayak. Tapi kalau patah dan luka dan simen pula tu, takkan nak buka simen tu saja semata-mata nak biar semayang, maka itu adalah perkara yang biasa. Sekiranya perlu meletakkan balutan, ni permasalahan. Tadi kalau boleh pilih nak buka pun tak apa, tak bubuh tak apa, selesai. Sekarang ni tak boleh buka, kena tu retak kena balut. Doktor kata jangan buka, sebulan ni jangan buka. Kalau buka, retak selama-lamanya, contohnya. Dan macam-macam lah efek yang akan datang kalau dia tak ikut arahan daripada doktor yang pakar. Maka ketika itu dia wajib melakukan 3 perkara. Dan ini adalah situasi sebelum nak balut. Yang pertama, membasuh bahagian yang selamat.
yang tidak sakit pada anggota yang luka atau patah. Contohnya kita dah balut. Bila kita balut al-jabair ataupun jabirah ini, jadi dia mungkin hanya balut kawasan lengan ataupun dia balut sampai ke siku, tapi tangan masih ada. Jadi apa perintah dia? Perintah dia kita basuh takat mana boleh basuh. Contoh kalau kaki ujung kaki tu tak balut, maka basuh ujung kaki. Jadi kalau kepala dibalut, basuhlah bahagian yang tak dibalut. Itu maksud dia. Kemudian yang kedua, menyapu seluruh balutan dan ikatannya. Ini macam mana? Basuh bahagian yang selamat. Okey. Menyapu. Kalau menyapu ni dia bukan basuh lah, dia hanya meletakkan syarat saja, air dilalukan di atas, air dilalukan di atas balutan. Tapi ikut juga nasihat doktor. Kalau dah contoh kulit dia memang sama sekali tak ada kena air, maka dia tak boleh kena air masuk, tak perlulah guna syarat yang kedua. Tapi kalau dah dia balut dengan bandage, kita ratakan dengan air, sapu saja, tak perlu jerui, tak perlu jerui, dia sapukan air sahaja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bertayamum sebagai ganti membasuh bahagian yang sakit apabila sampai kepada anggota tersebut ketika mana perlu. Baik, contoh balut tang mana? Balut dekat tangan. Bila balut dekat tangan, kita syarat pertama, kita buat sunat, kita basuh pergelangan tangan, kita basuh mulut, kumuk-kumuk kita masukkan air dalam hidung, basuh muka. Lepas basuh muka, kita basuh tangan kanan. Nak basuh tangan kiri tak boleh, sebab apa? Ada bandage, ada balutan. Jadi kita basuh yang mana boleh basuh. Lepas kita basuh mana boleh basuh, kita ratakan air, sapu saja yang letak syarat di atas bandage kita ataupun di atas balutan tadi. Kemudian dalam masa yang sama ketika itu boleh kita ambil tayamum untuk menggantikan anggota yang tak boleh kena air semua. Perbuatan tayamum, kita ambil tanah suci, kita tepuk di atas tanah, kemudian kita basuh muka sekali. Tepuk tanah yang kedua, basuh tangan kanan, sapu tangan kanan dan sapu tangan kiri. Dua perbuatan itu untuk melengkapkan anggota yang tak boleh nak kena air. Boleh faham? Bukan kata kita ambil tanah sapu tangan tu kan, selesai. Tak. Maksud perbuatan tayamum adalah dua perbuatan. Dua perbuatan itu. Jadi dia tepuk tangan tak ada apa, tepuk tanah, sapu muka sekali. Kemudian tepuk tanah pula, sapu tangan sampai ke siku, kemudian ambil tanah yang sebelah lagi, sapu di sebelah kiri pula. Dua perbuatan itu untuk melengkapkan anggota yang tak boleh kena. Habis basuh tangan, basuh kepala dan basuh kaki kanan dan kaki kiri. Itu adalah tiga perkara yang kena buat. Boleh faham? Itu kalau satu anggota. Kalau contoh kaki pun patah juga. Bila kaki pun patah juga, maka dia kena buat benda yang sama. Lepas dia basuh tangan, nak basuh kaki tak boleh, dia basuh tempat mana yang boleh basuh. Kemudian dia ambil tayamum, angkat tayamum. Dua perbuatan tersebut untuk menggantikan tempat yang kedua. Kaki kiri pun sama juga, tak boleh juga. Bila tak boleh juga, dia kena buat perbuatan yang sama juga. Jadi 3 kali dia tayamum. Tapi kalau lutut yang kena patah, yang kena balut, nak kena tayamum tak? Tak payah tayamum lah. Buat yang rajin sangat. Itu bukan anggota wudu. Ada rukun yang ketujuh, menyapu lutut? Tak ada. Semayang ambil air semayang tak ada sapu lutut. Tapi bila yang kena buat sapu tayamum ni, mandi wajib. Sakit-sakit mandi wajib juga. Abu tu. Jadi kalau contoh tangan lutut tu, anggota mandi wajib. Bila mandi wajib, dia kena ambil tayamum. Baik. Itu selesai. Kemudian sekiranya balutan di atas anggota yang luka atau patah tidak diperlukan, maka dia wajib membasuh bahagian anggota yang sihat dan bertayamum bagi menggantikan bahagian yang luka. Sama faham tak? Sekiranya
dia tidak boleh membasuh tempat sakit luka tersebut. Dia wajib mengulangi tayamum pada setiap kali sembahyang fardu sekalipun dia tidak berhadas. Manakala anggota-anggota lain ia tidak wajib dibasuh semula melainkan sekiranya dia berhadas. Baik, macam ni. Tadi dia ada satu anggota yang tak boleh kena air. Bila satu anggota yang tak boleh kena air, maka dia tayamum. Dia sembahyang zuhur, nak sembahyang zuhur dia tayamum. Bila sembahyang zuhur, habis sembahyang zuhur, dia tak batal wuduk dia. Bila tak batal wuduk dia sampai sembahyang asar lagi. Jadi dia boleh tak guna air sembahyang tersebut untuk sembahyang asar? Boleh, tetapi dia kena tayamum dulu. Sebab apa? Tayamum saja dia tak perlu ambil sembahyang yang lain. Dia hanya perbuatan tayamum untuk menggantikan air di sebelah kanan tangan kiri dia yang tak boleh kena air. Itu saja. Tak perlu ambil wuduk yang lain. Sebab wuduk dia tak batal. Tapi kena batal, kena buat semula. Ambil sembahyang sampai tempat yang tak boleh basuh, dia kena bertayamum. Tetapi isu dia kalau tak batal wuduk. Bila tak batal wuduk, anggota tayamum dia tak sesempurna anggota yang dibasuh dengan air. Bila tak sesempurna dibasuh dengan air, maka dia kena tayamum. Hanya pergi kat tanah tayamum saja untuk menggantikan tempat yang tak boleh dikenakan air. Itu saja. Baik, selesai. Dalil menyapu di atas al-jabair. Ini tak apalah. Dalil ia disyariatkan ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis yang ke-336 daripada Jabir radhiyallahu taala anhu bahawa dia berkata, kami telah keluar bermusafir. Tiba-tiba salah seorang daripada kami kepadanya terkena batu, lalu melukakannya. Kepala kena batu, jadi pecahlah kepala. Kemudian ketika tidur, kepala pecah. Ia bermimpi. Kepala pecah, mimpi pula. Begitulah. Baik, yang menyebabkan bahagia besar kena mandi wajib dan esok pagi itu nak sembahyang subuh. Dan apabila ia bangun, dia bertanya kepada sahabatnya, adakah kamu dapati keringanan ataupun keizinan bagiku untuk bertayamum? Jadi kepala aku dah pecah ni, kalau kena air, masuk air, habis lah. Dia mati lagi, payah. Kemudian macam mana, adakah boleh aku tayamum? Mereka pun jawab, sahabat lain pun jawab, apa? Buat tahu saja. Mereka jawab, kami tidak mendapati keringanan untuk kamu berbuat demikian kerana kamu mampu menggunakan air. Jadi dia tanya sahabat yang jahil. Sahabat tadi pun bagi fatwa, kata tak boleh lah, mana boleh, kok mana pun kena berwuduk. Kok mana pun kena berwuduk. Kepala pecah ke, kepala pecah ke, kena ambil wuduk juga. Jadi lalu dia pun mandilah. Nak kena mandi, kepala pun salah satu daripada bahagian yang kena ratakan air. Jadi dia pun mandi. Bila mandi, kemudian mati terus. Mandi air masuk dalam kepala, mati terus. Disebabkan mandi tadi. Begitu. Apabila kami sampai kepada Rasulullah SAW, kami pun ceritalah apa yang berlaku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mereka telah membunuhnya dan semoga Allah membunuh mereka. Maksudnya kamu telah memberi pandangan yang salah. Kalau kamu tak tahu, jangan kamu bagi tahu. Sama juga macam kita ni. Kita ni kalau orang tanya kat kita soalan, kalau tak tahu jangan buat pandai. Kalau kita buat pandai, masalah nanti. Sungguh masalah. Lah ni semua dekat orang nak jadi ustaz. Tak tahu siapa. Mudah sangat jadi ustaz. Dalam Facebook tu jadi ustaz Facebook. Orang tanya semua dia nak komen. Orang tanya semua dia nak jawab. Padahal dia tidak ada asas. Jadi ilmu ni kena amanah. Jadi jangan jadi macam situasi macam ni, tak tahu apa mana tak tahu. Kami tak tahu lah kok tak payah ambil wuduk ke, kok tak payah sembahyang terus ke, tak tahu lah sahabat. Jadi itu adalah pandangan yang lebih senang. Jawapannya wallahu a'lam. Baik. Kemudian sesungguhnya ubat kepada kesamaran dan kekeliruan itu adalah bertanya. Kalau tak faham, orang kata duk berbelah bagi, betul ke, boleh ke tak? Tanya. Itu dia punya ubat dia. Sesungguhnya memadai dengan dia bertayamum.
dan melakukannya dan membalutkannya dengan perca kain, kemudian dia menyapu di atasnya dan membasuh seluruh badan. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau pecah kepala, bahagian yang tak pecah tu dia mandi macam biasa sampai dia atas kepala tu tak boleh kena air, maka dia gantikan dengan tayamum. Begitulah. Contoh kalau dia kena balut semua ni macam mana ustaz? Tinggal biji mata tapi dia kena mandi wajib. Macam mana? Tak kena mandi juga, tak perlu mandi. Hanya dia ambil tayamum saja, satu atau dua perbuatan, menyampak, basuh, sapukan muka dengan tanah, dengan sapu tangan dengan tanah, maka sudah membolehkan dia sembahyang. Dia telah angkat hadas. Begitulah. Baik. Kemudian tempoh menyapu di atas al-jabirah dan al-isabah. Menyapu di atas al-jabirah dan isabah balutan tidak mempunyai tempoh yang tentu. Dia tak sama macam al-khuf ataupun kasut tadi itu, kasut kulit tadi. Bahkan ia berterusan selama mana ia sakit. Keuzuran itu masih ada. Apabila sakit seperti luka dan patah telah sembuh, maka batallah sapu dan ia wajib dibasuh. Sekiranya tempoh sapu telah tamat sedangkan dia dalam keadaan berwuduk, maka dia wajib sama ada menyapu atau membasuh anggota yang terlibat, anggota yang dibuang balutannya, dan juga anggota wuduk selepas anggota tersebut mengikut sebagai yang diwajibkan, sebagaimana yang diwajibkan. Disapu seperti kepala atau basuh seperti kedua tangan. Jadi kalau batal wuduk, ke mana pun kena basuh tadi. Kalau tak batal wuduk, selesai masalah. Tak perlu kita ulangi wuduk. Berhukum pada al-jabair, iaitu balutan yang bersifat besar. Sama sahaja ada yang berkaitan dengan hadas kecil atau hadas besar, kecuali masalah hadas besar. Sekiranya tempoh sapu telah tamat, seperti ia mandi wajib dalam keadaan berbalut, kemudian setelah beberapa hari luka atau patahnya sembuh, maka ketika itu dia hanya wajib membasuh di tempat yang dibalut dan tidak wajib membasuh seluruh badannya. Baik, kalau contoh dia patah tangan, bila patah tangan, balut dekat tangan saja. Dia tak balut dekat kaki, dia balut dekat tangan. Bila balut dekat tangan, okey, dalam sebulan tu, hari ke-15 dia mandi wajib. Dia kena mandi wajib. Sebulan dia kena mandi wajib. Jadi dia mandi wajib sampai nak basuh dekat tangan tak boleh, sebab apa? Simen balutan. Jadi dia tayamum. Bila tayamum, habis hari ke-15 nanti, contoh 15 hari lagi baki, doktor pergi buka balutan tersebut. Bila buka balutan, dia wajib basuh tangan tadi, sebab mandi wajib. Tapi berbeza dengan wuduk. Wuduk tak payah wuduk, ada sembahyang dah selesai. Cuma kalau bab mandi wajib, kalau kamu berhadas besar dalam keadaan kamu berbalut, bila kamu berbalut dah sembuh balutan kamu, tak perlu pakai pada balutan, kena basuh anggota yang tak kena air dulu masa kamu berhadas besar. Boleh? No? Berlainan dengan wuduk, beza dengan wuduk, wajib dibasuh atau disapu anggota yang dibuka balutannya dan anggota wuduk yang selepasnya. Baik, selesai. Orang yang memakai balutan wajib mengqadha sembahyang sekiranya balutan tersebut berada dalam salah satu keadaan berikut. Baik, kita yang sakit patah tangan ke, yang balut kepala ke, yang balut anggota wuduk, yang balut anggota wuduk, dia wajib qadha sembahyang dia ketika pada sakit bila dia sembuh nanti dalam keadaan beberapa keadaan. Yang pertama, apabila dia meletakkan balutan itu dalam keadaan tidak suci, berhadas, dan dia uzur, tidak dibenarkan mukanya. Maksudnya sebelum nak balut dia tak ambil sembahyang. Contoh kita nak tangan patah, dia kena balut, kena simen. Simen ni makan masa sebulan. Jadi dalam situasi macam tu, kita tanya dekat doktor pula, nak balut banyak mana ni? Dia kata semua, tangan daripada paut sampai ke ujung jari, balut semua. Jadi ketika tu kita kena minta izin kepada doktor untuk kita tak potong semayang. Lepas pada tu kita ambil semayang, izinkan saya ambil semayang, kemudian balut dah, nak buat apa balut.
Jadi dalam situasi macam tu dia tak perlu kubur ni. Tapi kalau dia balut tu dalam keadaan dia berhadas, maksud berhadas tak ada wudu. Bila tak ada wudu, sebulan dia balut, sebulan dah dia kena kubur balik. Jadi ini mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi sekarang ni ramai dah tidak menggunakan pandangan Imam Syafi'i. Sebab apa? Dia dah sakit, tiba-tiba sakit ni ada rukhsah, ada kelonggaran. Tiba-tiba dia sakit sebulan, dia kena qada pula sebulan sembahyang. Agak memenatkan. Contoh kalau sakit tu nak rempit, dia tak pernah sembahyang, tiba-tiba dia nak kena sembahyang, tiba-tiba dia dah kisah nak sembahyang, habis dia sembuh, dia kata hang kena qada balik sebulan lepas. Lantak dia tak mau qada. Nampak dia rasa berat. Jadi ikut keadaan situasi yang berbeza. Cuma kita bincang dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Yang kedua, balutan itu berlaku pada anggota tayamum, iaitu muka dan kedua tangan. Jadi dia duduk pada anggota tayamum. Contoh, kalau dah balutan tu dia balut dekat kaki, tak apa, dia bukan anggota tayamum. Tapi kalau di tangan, kalau tayamum pun tak kena luar tangan, tak kena pada kulit tersebut. Bila tak kena, dia kena potong. Itu mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Kemudian yang ketiga, apabila kawasan yang sihat dibalut melebihi kadar balutan pada tempat sakit. Contohnya apa lagi? Contoh sakit hanya luka kena jahit saja di lengan contohnya, tapi balut semua. Bila balut semua, anggota tersebut tak kena dengan sebab dia balut semua, maka dia kena potong balik sembahyang. Tiga keadaan. Yang pertama adalah dia balut ataupun dia simen sebelum dia dalam keadaan dia berhadas, ataupun sebelum dia mandi wudu, ataupun sebelum dia mandi wajib. Kemudian yang kedua, balutan dia itu pada anggota tayamum, pada muka dan pada tangan. Kalau ada dapati macam tu, dia kena potong balik sembahyang. Dan yang ketiga, dia balut melebihi kadar sakit. Sakit 1 inci je, balut 1 meter. Dia tak boleh. Itu maksudnya dia kena potong juga sembahyang. Wallahu a'lam. Setakat tu dulu pada malam ni. Dah masuk isyak. Jadi kita sambung minggu hadapan bab mandi wajib. Ni bab ni penting. Semua pekat mandi kan? Ya, kalau dah tak pernah mandi. Mandi wajib benda penting dan kita kena tambah ilmu kita. Minggu depan kita nak tahu cara nak mandi wajib macam mana. Nak buat lentang ke, kuku-kuku ke, bebas. Bebas. Baik. Ada soalan tak? Terus ni soalan. Soalan banyak Ustaz. Tak banyak orang pun. Ada soalan tanya. Kalau contoh dia ada anggota yang perlu ditayamumkan, tetapi tak batal wudu. Memang wudu tak batal, tapi tayamum sudah batal. Tayamum hanya guna 1 kali saja untuk waktu sembahyang wajib. Jadi untuk sembahyang fardu dia hanya boleh sekali saja. Dia nak sembahyang kedua yang fardu, dia kena tayamum semula dalam keadaan dia tak perlu tak perlu basuh dia sembahyang dia. Ya. Pon 22 bulan 9 Ahad pagi petang malam. 22 mesti saya. Baik. Hukum belakang ni. Hukum kakak menyusu adik. Kakak menyusu adik. Kakak dah besar, adik pun lahir. Baik. Adakah adik itu menjadi anak susuan? Adik itu umur 2 tahun ke bawah. Soalan. Baik. Adik tu kalau hang tak susu pun memang tak boleh. Memang tak boleh kahwin. Dah dia tu adik. Dah dia tu adik. Kalau kamu susu kamu, contoh kalau abang susu tak boleh lah, kakak. Baik, kalau kakak tu susu, memang kalau kakak tu tak susu pun, memang itu adalah adik yang sah, memang tak batal sembahyang dan memang takkan boleh kahwin sebenarnya. Jadi dia tidak akan jadi anak susuan.
dan tidak akan jadi anak susuan selama-lamanya. Sebab itu adalah adik yang sah. Maka dia bantu untuk menyusukan, tidak menjadi masalah. Tak ada masalah. Cuma yang jadi masalah, dia keluarga yang luar. Keluarga luar nak minta tumpang susu. Jadi cukup syarat 5 kali kenyang dan umur 2 tahun ke bawah, maka tak ada masalah. Ada orang sana luar nak, macam mana kalau suami pula pergi menyusu dengan bini dia? Contoh kan, bukan dekat 5 kali kenyang, beratus kali kenyang. Kan? Contoh anak tak mau dah minum susu, tapi ibu dia dah susu lagi. Dia nak minum susu botol je. Yang si anak ni pun tak mau minum susu. Jadi siapa nak kahwin? Suami dia kahwin. Jadi macam mana? Macam mana? Adakah yang si suami dia dari anak susuan? Tak jadi dah susuan, dah besar menjanggut dah, besar apa semua, dah lebih umur 2 tahun dah. Jadi dia tidak akan jadi anak susuan dah. Dan tak cukup syarat dia. Kelan ni lah, melita-lita pun takkan dia susuan. Baik, Ustaz, saya masih keliru. Sebab apa ni? Macam mana kalau dia dah ambil wuduk masa duha, okey, masuk masa duha, lepas habis salat duha dia terkentut, tak apa, nak kentut lah. Kalau bis ni, kalau kes begini, macam mana salat zuhur, macam mana status hukum? Kalau kentut tak apa lah, kentut lah. Kalau kentut tak apa, maksudnya bermula daripada saat kentut itulah dia kira tempoh dia. Kira tempoh, maksudnya dia tak pernah kentut lagi sembahyang subuh, dia tak kentut, sampai sembahyang dia tak kentut, lepas sembahyang subuh dia kentut. Dia kentut saat ini, maksudnya bermula pada waktu kentut itulah bermula khuf ataupun tempoh khuf dia. Jadi contoh sembahyang duha mungkin 9 minit, 10 minit batal ayat sembahyang. 9.10 tu maksud kira dah saat itu 9.10 sampai 9.10 pagi esok pula sehari semalam. Itu waktu tempoh dia bermula pada batal wudu, bukan mula batal pada ambil ayat sembahyang. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, kalau luka yang tidak kena air dan akan Ustaz, kalau luka yang tidak boleh kena air dan akan menyebabkan sakit yang tak boleh ditahan, lepas tu dia balik, maknanya dia cuma sapu air atas balutan itu je. Dia sapu atas balutan tersebut, tetapi perlu digantikan dengan tayamum juga. Perlu ditayamumkan sebab ayat tidak ada. Baik, kalau sakit kena baju anggota tangan, tak boleh gerak, tak boleh tak orang lain tolong tayamumkan? Dibolehkan. Contoh nak suruh siapa tayamum, sehingga kan kalau kita kena upah sekalipun, kita kena upah supaya orang tayamum. Lalu betul lah, tak ada apa lah. Kaki pun tak terkangkang, tak ada apa lah. Dia macam mana? Kena orang tolong main lah. Baik. Yang kedua, kita berwuduk dalam solat. Selepas solat baru perasan yang ada sisa cat kat tangan, adakah solat sah? Perlukah solat semula? Bolehkah untuk terus digunakan? Terima kasih Ustaz. Jadi kalau sembahyang, lepas sembahyang tengok ada cat, maka macam mana hukum dia? Hukum dia tak sah sembahyang tersebut. Sebab apa? Wuduk tidak sempurna. Bila wuduk tak sempurna, contoh dia tangan, dekat tangan. Bila dekat tangan, selagi mana tak sempurna basuh tangan itu, dia tak boleh membasuh kaki. Tapi dia basuh kaki dah. Rukun sunat, rukun ambil wuduk, tertib. Maksud tertib ni yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Jadi adakah batal wuduk tersebut? Tak batal wuduk tersebut, cuma dia tak kena rukun. Bila tak kena rukun, dia kena basuh balik sebatang. Maksudnya kena kikir apa semua ni, lagi tak ada dah cat yang menghalang air, baru dah dia basuh kaki semula. Wuduk tidak batal, tapi dia tak tertib sahaja. Baiklah. Sama juga macam sisik ikan, pesiang ikan. Tengok-tengok dekat kaki ada sisik ikan. Sisik ikan adalah menghalang air daripada kena pada anggota wuduk, maka dia kena ulang semula sembahyang dia. Baik. Soalan, saya keliru tentang di mana Allah berada.
Oh, gitu. Baik. Boleh tak kalau saya just serahkan kekeliruan ini saya pada Allah dan mengiktikadkan bahawa Allah saja yang mengetahui kenyataan yang sebenar di mana ia berada? Adakah iman saya sudah dikira selamat dengan iktikad demikian? Baik, tanya soalan tu pun tak kena. Di mana Allah? Soalan tu pun dah salah. Soalan itu hanya kepada manusia. Di mana ustaz ni? Di mana? Tak nak kan? Jadi soalan itu hanya layak bagi manusia. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tak serupa dengan benda yang baru. Siapa benda baru? Makhluk. Bila Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, soalan-soalan yang berkaitan dengan makhluk tak layak dinisbahkan, ditanyakan kepada Allah. Allah Ta'ala tengah buat apa tak ni? Boleh tak tanya tu? Tak boleh. Sebab apa? Yang boleh tanya soalan tu pada manusia. Contoh, dia tu buat apa? Sama ada lena, tak lena, menyembang. Tak menyembang, makan. Tak makan, itulah dia ada. Jadi soalan tersebut hanya layak ditanya kepada manusia. Jadi macam mana nak buat ni? Tak perlu tanya. Ustaz takkan nak tanya? Tak payah tanya. Tak boleh ke? Tak payah. Tak payah tanya. Dia ustaz nak kena tanya tu, tak mana? Tak payah tanya. Tak payah. Tak perlu tanya. Itu macam mana nak beriman? Beriman saja kepada Allah Ta'ala. Tak perlu tanya. Yang penting ada Allah Ta'ala. Di mana? Jangan tanya. Tanya juga dia pening. Sebab apa? Soalan ni bid'ah. Imam Malik kata bid'ah. Bila bid'ah tak boleh tanya. Dah tu ustaz nampak? Jangan tanya. Nampak tu lah. Jangan tanya. Dah tu ustaz takkan. Dah takkan. Tak boleh. Nak tanya apa lagi? Memang takkan tanya. Soal kita takkan jumpa. Dah tu ustaz ya Rasulullah ingat sampai atas. Itu hak Allah Ta'ala nak bagi pada kekasih dia. Lihat macam mana. Cuma bila ditanya macam mana Allah Ta'ala, cuma Nabi jawab indah saja. Tak boleh nak kata duduk di atas dan di bawah. Tak boleh tanya. Sebab kalau tanya, kita seolah-olah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kita boleh tanya. Contoh macam tangan. Yadullah fawqa aydihim. Tangan tu macam mana? Tangan pun jangan tanya. Macam mana tangan? Jangan tanya. Sebab apa? Dia pening. Saat lagi dia kata, sebab tu ulama-ulama khalaf, ulama-ulama yang kemudian ni, dia menterjemahkan tangan itu dengan puasa. Dia terjemahkan dengan puasa, puasa tak maksudnya. Jadi tangan itu untuk memudahkan kita faham. Sebab tangan kita angkat, kita makan nasi, kita nampak seorang tu gagah dengan tangan. Jadi nisbah kepada Allah, berkuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam nak melakukan sesuatu. Namun itu pun lebih aslam, lebih baik dengan kita serah saja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita nak soalkan. Yang kita kena soalkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua, apakah guideline untuk kita mengetahui seorang itu berfahaman Wahabi? Begitu juga untuk mengelakkan iman kita rosak dari dipengaruhi golongan tersebut. Baik, panduan dia punya guideline dia untuk kita mengetahui atau berfaham Wahabi atau tak. Jadi Wahabi ni adalah salah satu fahaman yang dia terlalu ekstrim dalam sesetengah ataupun sesuatu pendapat. Jadi dia sesiapa yang tak melakukan sunnah dan sesiapa yang tak melakukan perkara yang dibuat oleh Rasulullah, maka itu sudah dikira sebagai satu kesalahan yang besar dan dikira sebagai benda yang bid'ah. Nabi tak pernah buat, maka kita buat satu perkara yang bid'ah. Bid'ah ni adalah perkara yang Nabi tak pernah buat. Cuma mereka salah faham bid'ah tersebut, bid'ah yang macam mana. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dhalalah. Dan bagi mereka dalam bab ibadat tidak ada tokok tambah, kena ikut sebiji macam Nabi. Kalau angkat takbir saja kena tahap bawah. Yang angkat macam ni, yang angkat lagu tu, angkat macam ni, semua salah, bid'ah, masuk neraka. Dan habis angkat takbir mesti semua kena letak atas dada. Maksudnya fahaman mereka dada di sini.
Di sini bukan dada, di sini bukan dada. Di sini mereka dada. Jadi siapa yang letak di sini, siapa yang letak di bawah perut, siapa yang letak di tengah perut, siapa yang letak di atas dahi, semua bid'ah masuk neraka. Dia hanya buat begitu masuk neraka. Jadi Nabi SAW juga tak pernah baca Yasin malam Jumaat lepas maghrib. Khususlah nak kata Nabi tak baca Yasin malam Jumaat tu nampak macam janggal juga, tapi khusus lepas maghrib. Lepas maghrib tu imam pun kita insya-Allah baca Yasin. Ni sehari dia tengok lepas habis Isyak baca surah Al-Mulk. Nabi tak pernah buat tu. Bid'ah masuk neraka buat. Contoh. Jadi benda tersebut dia adakah itu logik akal kita fikir, adakah membaca surah Al-Mulk itu secara berjemaah dan selepas pengajian nanti dan membaca Yasin secara berjemaah malam Jumaat lepas maghrib dikira sebagai bid'ah. Jadi mereka yang membid'ahkan perkara yang tidak salah pada akal, maka ini adalah guideline yang pertama kita nak tahu mereka adalah Wahabi. Jadi Wahabi ini adakah kufur? Tidak kufur, cuma kita kena betulkan fahaman mereka dan kena bagi penerangan yang jelas bahawa bukan semua yang Nabi tak buat itu kita tak boleh buat. Boleh buat, cuma kena berpada-pada. Wallahu a'lam. Baik, soalan lagi no. Macam habis sikit. Dia berhenti sampai ke apa ni? Kau tak boleh berhenti lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum makan di kedai yang pemiliknya tak solat Jumaat? Hukum dia kenyang. Kenyang lah makan. Ada orang cakap haram makan di kedai itu, betul Ustaz? Minta penjelasan dan pendapat Ustaz. Sebab dia tak sembahyang Jumaat itu isu dia, tapi kita makan rezeki yang halal. Cuma bila tak sembahyang Jumaat ni fasik kan, fasik orang yang buat dosa besar. Bila buat dosa besar, kita lebih baik makan yang dihasilkan oleh orang yang soleh. Takut apa hasil dia masak itu boleh mempengaruhi pada makanan dan kita pun akan jadi makanan itu pun tak berkat. Sebab apa? Hasil daripada orang yang fasik. Ini kalau subuh dia tahu kata memang dia tak sembahyang Jumaat, boikot lah. Tapi kalau kita nak makan, tak ada masalah. Halal makanan tersebut kita buat jual beli secara halal. Cuma tak ada keberkatan. Tidak ada keberkatan. Carilah kedai lain. Itu masalah keberkatan sahaja, tapi saya tidak ada haram. Baik. Kemudian saya minat dengan seorang perempuan. Bagus tak? Maksudnya dia punya naluri itu sihat. Dia punya kat lelaki itu pelik juga. Tapi tak tahu soalan ikut perempuan tanya. Saya minat dengan seorang perempuan. Apa cara terbaik untuk saya lakukan? Pendamkan dia atau perkenalan? Macam mana pula kalau saya minat dengan ramai perempuan? Astaga, ini tak sabar ni. Yang benar itu berkenaan dengan seorang perempuan adalah satu fitrah naluri manusia. Laki minat perempuan, perempuan minat laki, itu benda biasa. Tapi kalau tengok perempuan macam tak ada apa-apa, yang tu kena check balik. Yang ini ada masalah apa? Jadi contoh macam kita ni yang dah besar macam ni, dah ada boleh fikir beza di antara baik dan buruk, kita boleh beza dan kita ada naluri sendiri, kemahuan, kehendak dan sebagainya. Sama juga macam perempuan. Jadi cuma kemahuan kita perlu berlandaskan syarak. Perlu berlandaskan syarak. Kita berkenan soal perempuan. Jadi adakah benda tu salah? Tak salah. Tengok balik kampus, pergi kelas, balik hostel, tengok banyak ada yang pakai baju pink tadi tu, seperti orang kata biasa benda tu. Cuma kita nak bagi benda yang baik adalah dengan kita tanya kawan-kawan yang hampir dengan dia. Tanya kawan, kenal tak siapa dia yang pakai baju pink malam tu? Kita tanya. Bila kita tanya, dia tahu, hak tu apa ni, baru je kahwin minggu lepas tu. Lepas lah dia. Jadi tanya-tanya, dia tahu, itu student baru tu, baru masuk.
Baru masuk diploma SEM ni, baru masuk. Sebab siapa? Tak saja nak tanya. Kemudian bila tengok baru budak baru kan, dia tanya lagi, dia tu ada orang tak ada orang. Maksudnya dah berpunya ataupun tidak. Ini ikhlas kita bertanya dengan orang tengah. Dan orang tengah tersebut orang yang dipercayai, bukan orang yang dimangkuk ayunkan. Maksudnya orang tak percaya lah. Tak kira dengan sebab dia tu jadi orang tengah, kita tersebar berita. Jadi kita tanya, ikhlas kita tanya, dia tu ada orang tak ada orang lagi. Jadi bila tanya, dia pun beri peranan yang penting. Maksud orang tengah tu kena cari orang yang kita percaya. Sebab sekali dia tanya untuk dia tak, no? Berat tak? Begitu. Jadi tanya, dia pun tanya, lepas tanya kata memang tak ada orang. Bila tak ada orang, maka kita ada hak ataupun kita ni boleh meneruskan step yang kedua. Step yang kedua kita tanya bersedia ataupun tidak bersedia untuk bernikah. No? Untuk bernikah. Kalau perempuan tu kata saya tak bersedia lagi, saya baru masuk SEM pertama, banyak SEM lagi. Jadi saya tak boleh kahwin sekarang. Tak boleh kahwin. Macam mana? Bincang situasi sebenarnya. Maksudnya boleh tak kalau bertunang dahulu? Bertunang nak lama mana? Jadi bincang-bincang tu dah begitu tidak hanya orang tengah sahaja. Bila dah setuju dan dah bertunang, baru dah boleh ada hubungan dengan tunang tersebut. Itu pun sekadar-kadar sahaja. Ini cara. Jadi kalau orang yang tak kenal, dengan kita tanya orang tengah ataupun kawan rapat, itu cara yang terbaik. Bukan kita minta telefon, gentleman kan, pipi, hai boleh saya berkenalan. Yang tu mangkuk je. Jangan buat betul. Sebab apa? Itu bukan gentleman nama dia. Sebab apa? Itu boleh mendatangkan maksiat lebih banyak. Jadi kalau orang perempuan, kalau orang lelaki buat itu tak payah layan. Itu dia hanya nafsu dia saja. Tapi kalau orang yang ikhlas, dia akan buat sehari-hari. Maksudnya dia akan tanya di belakang, dia tanya di latar belakang keluarga dia macam mana, dia ni orang mana, dia ni macam mana, dia punya perwatakannya. Dia akan tanya dulu sehabis baik. Dia tahu secara umum perempuan ni macam mana, maka dia akan istiqamah dulu sebelum dia buat keputusan. Sama juga macam perempuan yang dia berkenal pada seorang lelaki, dia tanya dulu, siapa dia ni ada orang tak ada orang lagi, dia sudah bertunang ataupun tidak, dia duduk di mana sekarang, buat apa dan sebagainya. Dah tahu secara umum istiqamah dan dia boleh betul terang dengan orang tengah, jangan terang dengan lelaki tersebut. Nampak tak manis. Kalau orang buat betul, dan sama juga macam lelaki tak manis kalau dia betul terang. Sebab dia agak terkejut. Contoh dalam Facebook kan. Dan ni macam-macam. Saya minat sungguh kepada awak, contohnya. Sudikah awak jadi suami saya? Betul. Nampak lain situasi. Berbeza dengan ada orang tengah dan dia terus sampai. Okey, itu cara. Dan yang penting sekali, kena betulkan niat. Orang yang berkenan tu kena betulkan niat. Dan dia juga kena betulkan niat. Kalau dia tengok ramai pelopor semua dia tenang, yang ni memang bermasalah. Bermasalah. Dia tengok semua orang kenal. Itu masalah. Walaupun memang dah boleh kahwin 4, tapi kalau tengok 5 orang semua kenal, penat juga. Tak boleh kahwin 5. Baik, selesai. Sikit lagi, jika hendak mandi wajib dengan lebih daripada satu anggota yang dimaksud, contohnya batuk kepala dan berlutut tangan, adakah masih hanya perlu tayamum sekali? Tak, kalau anggota yang berlain tempat dia mandi wajib, contoh di tangan ada sakit, di kaki ada sakit, maka dia kena tayamum 2 kali lah. Kalau di kaki sakit, lutut sakit, paha sakit, tangan pun sakit, jadi dia kena tempat luka tersebut berada di tempat yang berbeza, maka dia kena tayamum. Andai kata dia satu badan sakit, beza, satu badan tak boleh kena air, maka beza, maka dia kena tayamum saja. Tayamum saja. Wallahualam. Baik. Satu lagi soalan. Ustaz, apa penyakit hati sebenarnya? Ada yang cakap couple tu penyakit hati, sedangkan kasih sayang tu fitrah. Pandai lah. Ya lah tu. Ustaz, apa penyakit hati? Ini masalah Allah. Orang selalu mengatakan yang sayang tu adalah fitrah dan dia membolehkan apa yang dia nak buat.
Contoh macam KL Gangster lah kan. Tak cerita baru, kau tengok ke? Yang balik tu dia nak selamatkan mak dia daripada mudahan dia kena apa, kena tumbang kat kepala dia. Dia tak ada duit, kerja dekat mana sangat boleh gaji dia, dekat mana sangat dia. Jadi dia nak boleh duit yang macam dia gangster, dia kaki pukul, jadi dia pergi pukul orang untuk dapat duit, selamatkan nyawa mak dia. Boleh tak tu betul? Memang nak selamatkan mak tu, bagi yang pergi pukul orang tu memang. Nampak tak? Jadi kalau tengok maklum boleh tengok saja, jangan duk garuh tu. Ni pitabur orang boleh duit tu halal pula, jamu anak bini makan tak boleh. Cara yang haram. Jadi rosakkan harta benda dan sebagainya. Itu tak boleh. Walaupun nampak perjuangan mereka tu baiklah. Jangan nak selamatkan nyawa mak ni ikhlas kalau tak. No? Ikhlas lah memang. Dia kata saya ni mencuba ini ikhlas ustaz. Dapat pahala tak? Tak dapat tak? Kamu memang ikhlas mencuri tu, tapi perbuatan kamu sana. Kamu memang ikhlas pukul orang, tahu semua dia sampai. Nikmat lah tu orang. Kan? Itu dapat duit dan selamatkan nyawa mak dia. Jadi itu cara yang tak kena. Contoh macam ni juga soalan dia. Jadi berkasih sayang, jadi dia perlu couple, dia fitrah ustaz. Macam mana? Kena buat juga. Ya memang kasih sayang itu fitrah, tapi fitrah yang benar setelah mana kamu rumah tangga dan ada akad yang sah. Jadi berkasih sayang sebelum akad nikah yang sah, semua dikira sebagai haram. Kita kena tahan jangan kita mudah, tapi perasaan dalam hati ni masing-masing punya rasa. Benar, rasa sayang, rasa suka, rasa nak mesej, rasa nak itu, rasa, tapi kena tahan sebab apa? Tak sampai waktu dia lagi. Yang masalahnya bila dah kahwin tak pula macam tu. Macam Ustaz tahu tak, pandai-pandai. Jadi maksudnya begitulah keadaannya. Rugi kalau orang yang melafazkan sayang sebelum dia berakad ataupun dia berumah tangga. Rugi sangat. Maksudnya kalimah yang kasih sayang itu setelah mana ada hubungan yang sah. Wallahu a'lam. Ni material kan nak semua. Dia insya-Allah ada exam kan. Jadi insyaAllah soalan ni kita akan terakhir nak jawab pula minggu depan. Dan satu yang baik juga, jika ada soalan berkaitan agama boleh tulis di atas kertas dan masukkan dalam kotak ini. Nak tahu jawapan ada di kuliah. Bagus. Maksudnya lepas ni siapa yang ada soalan boleh penuhkan lah ini dan hadir kuliah insyaAllah sebagai ilmu kita. Okay. Dapat ilmu dan input berkenaan dengan kewajipan kita. Wallahu a'lam. Dekat itu saya minta maaf di atas kekurangan dan masa yang panjang ambil pada malam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa sallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdi qawmana fa innahum la ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.